Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan bincangkan secara ringkas format ujian geografi. Paper geografi terbahagi kepada 3, iaitu bahagian A, soalan objektif. Soalan objektif seperti biasa, pilihan jawapan A, B, C, D. Next, bahagian B ialah soalan struktur. Kita akan lihat secara ringkas berkaitan soalan struktur di dalam slides yang berikutnya. Dan akhir sekali bahagian C ialah soalan esei yang akan dibincangkan secara terperinci berdasarkan kata kunci yang diberi dalam setiap soalan. Bahagian B, soalan struktur. Kita tengok dulu soalan 1. Soalan 1 ialah soalan kemahiran peta. Kemahiran peta ini berkaitan dengan rujukan grid, ciri fizikal, ciri budaya, skala, jarak dan pentafsiran peta yang diberi. Mari kita lihat isi kandungan buku teks geografi tingkatan 1 ini. Tadi telah dinyatakan soalan 1 ialah soalan berdasarkan kemahiran. Maka bahagian B, soalan 1 hanya melibatkan bab 1, 2, 3 dan bab 4 sahaja. Kerana hanya bab 1 hingga bab 4 yang berkaitan dengan kemahiran geografi. Seterusnya bagi soalan 2 dan soalan 3 adalah terbuka bagi bab-bab yang lain. Bahagian C, soalan esei. Dalam 4 soalan yang dipaparkan, murid-murid hanya perlu memilih 2 soalan sahaja untuk dijawab. Kemudian setiap satu soalan, contoh soalan 1, ada soalan 1A dan ada soalan 1B. Tapi saling berkaitan, saling related the question. Kemudian kamu fokus kepada keyword. Dalam setiap soalan ada kata kunci. So fokus pada keyword dia. Soalan perlu dijawab dalam bentuk ayat yang panjang. Kenal pasti kata kunci. Jika dalam soalan kamu nampak perkataan nyatakan, berikan, senaraikan, namakan, apakah, kemukakan, kamu hanya perlu menulis fakta sebagai jawapan. Jika kamu nampak perkataan terangkan, jelaskan, mengapakah, cadang, bagaimanakah, dalam jawapan kamu perlu dinyatakan fakta dan huraian ataupun fakta dan contoh. Seterusnya, jika dalam soalan dipaparkan perkataan huraikan, wajarkan, kamu perlu menyatakan fakta, huraian dan contoh. Soalan 1A. Jelaskan amalan 3R dalam mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik 4 markah. 1B. Huraikan kesan-kesan pembuangan sampah yang tidak terurus 6 markah. Soalan 1A. Jelaskan amalan 3R dalam mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Keywordsnya ialah jelaskan 4 markah. Kata kunci dalam soalan tadi ialah jelaskan. So, murid-murid perlulah menyatakan fakta dan huraian ataupun fakta beserta contoh semasa menulis jawapan. Mari kita lihat jawapan untuk soalan 1A. Amalan menggunakan semula bahan buangan seperti bekas minuman, surat khabar atau mendermakan buku-buku dan pakaian. 2 markah. 1 markah untuk fakta pertama dan 1 markah untuk contoh pertama. Next, menghasilkan barangan baharu daripada barangan terbuang seperti penghasilan kraf tangan dan baja kompos. 4 markah. Soalan 1B, huraikan kesan-kesan pembuangan sampah yang tidak terurus 6 markah. Keyword huraikan. Kata kunci kepada soalan tadi ialah huraikan. Maka murid-murid perlulah menyatakan fakta, huraian dan contoh semasa menulis jawapan. Oleh kerana markah bagi soalan tersebut ialah 6 markah, maka 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh diperlukan. Soalan 1B, huraikan. Keyword dia huraikan kesan-kesan pembuangan sampah yang tidak terurus 6 markah. Mari kita lihat jawapannya. Pencemaran bau akibat timbunan sampah boleh mengganggu kesejahteraan hidup seperti di kawasan perumahan setinggan. Kejadian banjir kilat akibat pembuangan sisa domestik di sungai atau di longkang seperti yang kerap berlaku di Bandaraya Kuala Lumpur. Total 6 marks.
That's all for today. Thank you.